Biasanya yang hantar ni ada yang salah tu, kod-kod lah dia nak tanya cikgu kenapa yang ini salah. Macam mana nak jawab soalan ni? Ada tak cikgu buka peluang? Okey. So kalau tak ada, cikgu terus masuk dengan tajuk hari ni lah ya. Okey. So, hari ni kita nak bincangkan tajuk Esther. Nah, ingat lagi kita punya tajuk yang terakhir hari Selasa, kita bincang tentang sifat kimia asid karboksilik. Okey, dalam sifat kimia asid karboksilik, dia ada dua jenis tindak balas kimia. Okey, iaitu yang pertama adalah tindak balas dia sebagai asid. Yang kedua, dia bertindak balas dengan alkohol. Okey, dia bertindak balas dengan alkohol. Jadi, tindak balas alkohol dengan asid karboksilik ini dia akan menghasilkan ester. Okay, so tentang ester itulah yang kita nak bincangkan pada hari ini. Alright, so kriteria kejayaan kita pada hari ini yang pertama adalah kamu dapat menyatakan satu tindak balas penghasilan asid etanoik. So asid etanoik ini adalah ester. Okay, dia adalah ester lah. Apa tindak balas penghasilan asid etanoik? Ada tak yang ingat? Masa kita bincang sifat kimia asid karboksilik tu. Siapa ingat tindak balas penghasilan ester atau asid etanoik? Apa nama tindak balas dia? Mula huruf P. Pengoksidaan. Pengoksidaan kurang tepat. Pengoksidaan tu kita nak hasilkan asid karboksilik daripada alkohol kan? Okay, tapi good try. Bagus, at least cuba kan? Okay. Ada jawapan lain tak yang nak mencuba? Okay, hai Karunisa. Okay, cikgu tanya tindak balas apa yang menghasilkan ester ataupun asid etanoik? Okey, kalau tak tahu, kejap lagi kamu akan tengok balik lah. Alright? Okey, tak apa cikgu. KIV soalan ini. Biarkan dia menjadi tanda tanya. Okey, so yang kedua, kamu boleh menulis sekurang-kurangnya 2 daripada 4 persamaan lengkap bagi Okey, sorry. Kriteria kejayaan ni saya terlupa nak tukar dengan asid karboksilik. Okey, cikgu terlupa nak tukar. Kita tukarkan dia sekarang ya. Okey, cikgu minta maaf sangat. Cikgu copy paste template yang lama tetapi rupanya saya lupa nak tukar. Okey, menulis sekurang-kurangnya 2 daripada 4 ataupun sekurang-kurangnya 2 lah. Persamaan ataupun tindak balas penghasilan ester. Okey. So itu sahaja kita punya kriteria kejayaan kita. Ada 2 sahaja, tak payah banyak-banyak. Tapi 2 ni biarlah semua orang dapat. Okey. So itu kita punya kriteria kejayaan. Cikgu dah tukar. Yang kedua tu adalah menulis sekurang-kurangnya 2 tindak balas penghasilan ester. Okey. So kita lihat dahulu dialog dekat bawah. Hari ni kita santai-santai, kita tengok je apa yang nak belajar. Okey, siapa boleh jadi student, murid ni, dan siapa boleh jadi cikgu, cikgu apa nama ni cikgu ni? Cikgu Rama Sami. Rama Sami tu lelaki ke perempuan tak apalah. Okey, siapa nak jadi belajar, murid? Siapa nak baca dialog murid tu? Saya. Okey, Danish. Okey, yang murid, yang cikgu ni siapa nak jadi cikgu? 5 beta. Saya. Okey, alright. Okey, boleh mula sekarang. Mulakan Cikgu. dengan cikgu.
Cikgu, saya makan aiskrim berpisah strawberry. Pada bungkusan aiskrim ada kandungan pisah strawberry. Adakah pisah strawberry itu strawberry sebenar? Pisah strawberry bukan strawberry sebenar. Perisai itu ialah etil hexanoat. Ada ciri hormon ester yang dapat digunakan secara tindak balas skema. Okay, thank you. Sekejap, saya ni dok confused. Iqbal kan? Betul tak Iqbal jadi cikgu tu? Ya. Kenapa gambar dia ni Syek? Ke saya salah tengok gambar? Memang ya. Buat saya confused je kamu ni. Okay, alright. Thank you Danish dengan Iqbal. So, perisai strawberry yang si Danish makan dekat aiskrim tadi tu bukanlah strawberry yang sebenar. Dia adalah etil hexanoat, iaitu salah satu siri homolog ester yang mana kita boleh sediakan melalui tindak balas kimia. So, apa nama tindak balas tersebut? Okey, nama tindak balas tersebut adalah tindak balas pengesteran. Okay, ni cikgu dah pecah rahsia kan. Okay, tindak balas pengesteran. Okay, iaitu dia adalah tindak balas. Ni okay, yang ni iaitu dia terhasil daripada tindak balas pengesteran, iaitu tindak balas di antara asid karboksilik dengan alkohol. Okay. Okay. So ester ni dia terhasil daripada tindak balas asid karboksilik dengan alkohol. Iaitu kita panggil dia sebagai tindak balas pengesteran. Okey, jadi kita nak lihat dekat sini contoh asid etanoik bertindak balas dengan etanol. Dia akan hasilkan apa? Okey, so sebenarnya kita dah bincang semasa tindak balas pengesteran pada hari Selasa yang lepas, tetapi cikgu terang sahajakan lagi sekali. Okey, so kita nak terang seeloknya kita menggunakan formula struktur. Okey, kita guna formula struktur supaya kita nampak dekat mana berlakunya tindak balas itu. So kita tahu asid asid etanoik adalah CH3 COOH. Betul kan? CH3COOH. Jadi macam mana formula struktur dia? So C ikat dengan C. So yang ini berikatan dengan hidrogen. Okey, yang ini double bond O dan ini OH. Okey. Kemudian dia bertindak balas dengan apa? Etanol. Okey, apakah formula molekul etanol? Apa formula molekul etanol kelas? C2H5OH. Okey, C2H5OH. Okey, so kalau kita lukis dia punya formula struktur, jadi okey, ni kita berikat dengan H. Sekejap ya. Jauhkan sikit. Okey. Yang dekat hujung ni cikgu letakkan O. Okey. Cikgu letakkan, sekejap ya, cikgu rasa macam dekat sangat cikgu lukis. Cikgu jarakkan sikit. Okey, OH ni saya letak dekat sebelah sini. Okey, saya letakkan di sebelah sini OH ni. Sebelah hujung. Sebab ada, sekejap lagi adalah sebab kenapa saya letak situ. So saya letak tulis HO sebab yang berikatan dengan karbon itu adalah O, bukannya H. So dia macam tu lah. Okey, so dia macam tu untuk etanol tu. Okey, so yang lain tu kita letakkan hidrogen.
Okey. So, apa yang berlaku? Apa yang berlaku dekat sini? Okey, dia akan berlakunya pemutusan. Okey, dia akan berlakunya pemutusan dekat sini. Dia akan putus antara O, okey, antara O dekat asid etanoik tu, OH dekat asid etanoik tu dengan H dekat alkohol. Okey, so yang dua ini dia akan gabung membentuk air H2O. Okey, dia akan membentuk air H2O. Right? Okey. So, jadi apa yang berlaku? Kita lihat hasil tindak balas adalah dia akan bergabung antara ini dengan yang ini. Dia akan bergabung. Okey. So bila dia bergabung, dia akan bentuk macam mana? So dia akan ambil C double bond O. Double bond O macam tu. Okey, so yang ini H dan H. Okey, itu daripada asid etanoik. Okey, itu daripada asid etanoik dan kita gabungkan dia dengan daripada yang ini, daripada etanol tadi tu. So H tu dia dah ambil jadi air, so dia akan bersambung dengan O. Okey, dia akan bersambung dengan O dan dia sambunglah C. Dia akan dapat macam tu. Okey? So, alright. So kalau kita tengok yang ini dia daripada asid etanoik tadi. Okey, dia daripada asid etanoik dan yang biru ini dia daripada etanol. Okey, dia daripada etanol dan yang terhasil ini nama kesemuanya adalah ester. Okey, so ni tambah air. So inilah ester. Okey, jadi apakah formula molekul dia? Okey, so formula molekul dia cikgu tulis dekat atas ni. So dia adalah CH2. Okey, cikgu tulis C. Dia ada berapa? 3 H3. Sekejap ya. Okey, CH3CO. Okey, CH3CO. Lepas tu ada lagi satu O. Kemudian C2H5. So, nama dia adalah, kita ambil nama dia adalah etil etanoat. Okey, nama dia adalah etil etanoat. Macam mana dapat etil etanoat? Sekejap lagi kita akan terangkan semasa bahagian penamaan ester. Boleh? Boleh faham tak setakat ini tindak balas pengesteran ni? Boleh. Okey. So sekarang kita nak tengok, kita berkenalan balik dengan formula ARM. Sebab sebelum ni kita belum belajar lagi kan tentang formula ARM. Cuma cikgu terangkan masa kita buat latihan modul sahaja. Okey, so formula ester ini dia sebenarnya bukan hidrokarbon. Sebab apa dia bukan hidrokarbon? Sebab dia mempunyai atom karbon, hidrogen dan oksigen. So dia ada penambahan oksigen dekat situ. Jadi dia bukanlah hidrokarbon. Dan dia punya kumpulan berfungsi adalah karboksilat. Okey, karboksilat yang mana COO. Dia macam tu. Kena letak dash dekat kiri dan kanan. Kenapa kena letak dash pada kiri dan kanan? Sebab dia berikatan dengan atom ataupun molekul lain. Dan karboksilat ni dia berada dekat tengah-tengah molekul. Okey, so macam ni, macam yang kita lukis ni, mana dia punya kumpulan berfungsi? So kumpulan berfungsi dia adalah yang ini.
Ni kumpulan berfungsi Ni adalah karboksilat. Iaitu dash C double bond O ada ikatan dengan alkohol. Alright? Boleh faham ke? Okey. So, dia punya formula AMP dia adalah CmH2m tambah 1 COOCnH2n tambah 1. Di mana M itu kita boleh bermula daripada 0, 1, 2 dan seterusnya. N itu kita mula dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Okey, jadi sebenarnya gabungan formula AMP untuk ester ini dia adalah gabungan daripada asid karboksilik dan juga etanol. Okey. So kalau kita lihat dia okey sekejap ini adalah daripada asid karboksilik. Okey, dia daripada sampai dekat sini. Dan kali ini adalah alkohol. Okey, itu adalah alkohol. So kalau kita tengok formula AMP ester ni pun dia boleh ditulis sebagai C double bond O. Okey, iaitu dia punya dia punya karboksilat tadi kumpulan berfungsi karboksilat tu, kita sambung dia dengan R dan lagi satu R ada koma, R topi. Okey, cikgu panggil R topi. Macam tu. Okey, so R ini dia adalah R daripada asid karboksilik. Yang mana dia punya formula AMP dia CmH2m tambah 1. Okey, manakala R topi ini R topi ini dia daripada alkohol. Okey, ini daripada alkohol. Okey, daripada alkohol yang mana dia punya formula dia adalah CnH2n tambah 1. Okey? So, kalau kita lihat, kalau kita lihat dekat sini, kalau kita tengok ni dia kata kebanyakan bau wangi pada buah-buahan adalah disebabkan oleh ester. So dekat sini adalah buah nenas. So dekat buah nenas ni dia ada etil butanoat. Okey, dia ada etil butanoat. Manakala dekat buah apple ni dia ada metil butanoat. Okey. So inilah contoh-contoh ester yang terdapat di dalam buah-buahan. Okey. So, cuba kita nak tengok penamaan ester. Macam mana kita nak namakan ester? Macam mana cikgu tahu? Itu adalah nama etil metanoat, itu etil etanoat. So, dalam kita nak menamakan ester ni, ataupun penamaan ester ni, dia berasal daripada bahagian alkohol. Okey, dia daripada bahagian alkohol dan bahagian asid karboksilik. Okey, so bahagian alkohol ini adalah bahagian pertama. Okey, bahagian yang pertama. Manakala bahagian asid karboksilik adalah bahagian yang kedua nama dia. Okey, ingat? So ester tadi ni dia ada dua nama. Okey, macam kita lah Nur Firzana, Nik Kristina, Nur Huda, Nur Najwa. So ada dua nama. So yang depan tu bahagian satu, yang belakang itu bahagian dua. Okey. So bahagian satu dia yang mana? Bahagian satu dia adalah R topi ni.
Ni bahagian satu dia, iaitu R to P. So, bahagian pertama ni dia diterbitkan daripada alkohol. Okey, daripada alkohol. Contohnya butanol ke, metanol ke, propanol ke. Tetapi akhiran ol itu, nama akhir itu kita ambil daripada alkohol, tapi kita gantikan nama akhir tu kepada il. Contohnya apa? Contohnya kalau etanol dia jadi etil. Okey, kalau etanol dia jadi etil. Kalau metanol dia jadi metil. Ini nama untuk ester. Kalau propanol dia akan jadi propil. Kalau butanol jadi apa? Kalau butanol dia jadi apa kelas? Butil. Okey, kalau pentanol pentil. Dia jadi macam tu nama dia. Okey, manakala bahagian yang kedua, bahagian kedua yang ini R dengan C double bond O, iaitu dia daripada asid karboksilik. Dia daripada asid karboksilik kita. So, kalau daripada asid karboksilik, dia akan jadi, kita tambah dia jadi O what nama dia. Okey, so kita tengok contoh. Okey, contoh dekat sini katakanlah asid metanoik. Okey, metanoik tu dia ada oik kan? Betul tak? Dia ada oik. So oik tu kita gantikan dengan O-wat. Contoh asid metanoik, dia akan jadi metanoat. Asid etanoik, dia akan jadi etanoat. Asid propanoik, dia akan jadi propanoat. Okey. So kalau kita gabungkan dengan metil, dia akan jadilah nama ester tu metil metanoat. Etanol dengan asid etanoik, dia akan jadi etil etanoat. Boleh tak? So kesimpulan dia untuk bahagian penamaan dengan formula struktur dia, kalau kita nak lukis, kita lukis dulu yang daripada asid karboksilik, iaitu R ni. Okey, baru kita lukis ekor dia tu adalah, ekor dia tu adalah daripada alkohol. Tapi kalau nak namakan dia, kita kena letak nama yang dari alkohol dekat depan, nama daripada asid karboksilik tu dekat belakang. Okey, boleh ke? Boleh. Okey, so sekarang jom kita buat latihan modul muka surat 55. Muka surat 55 pula dah. Muka surat 100, ya ke 131? Macam 100, betul lah 131. Cuba buka 131. Latihan 55 Okey. So, dekat situ dia bagi alkohol, asid karboksilik dengan ester. Dia tak bagi kan nama alkohol dengan asid karboksilik tu, betul tak? Okey, disebabkan dia tak bagi, so cikgu yang letak. So kamu boleh salin macam cikgu. Metanol, butanol, propanol, asid karboksilik, asid butanoik, asid propanoik dengan asid etanoik. Okey, dah bersedia ke kita nak buat bersama-sama? Dah. Dah ke belum? Kalau dah bersedia, kamu angkat tangan supaya cikgu tahu kamu dah bersedia. Okey, Haris dah bersedia. Amirul Arif dah. Syiki dah, Huda dah, Iqbal dah, Fizana, Rosmawati, Nurina Fazana, Adriana, Adham, Amira Alisha. Siapa lagi yang dah? Danish dah. Ada nama yang cikgu tak nampak, dia dah angkat tangan ni. Okey, so kebanyakannya dah. Kita boleh tengok lah. Okey, tunggu sekejap. Alright. So kita lihat dekat sini. Okey, kita lihat dekat sini. Yang pertama adalah metanol dan asid butanoik. Okey, cikgu nak kamu yang sebut formula molekul. Saya akan lukis formula struktur. Boleh tak?
Okey, boleh tak? Boleh ke? Okey. Ini bukan formula ARM ya, ini formula molekul. Saya dah tersalah. Kat modul tu pun dia tulis formula ARM tapi cikgu tak nak formula ARM, cikgu nak formula molekul. Cikgu rasa typo dekat situ. Okey, ini formula molekul, ini pun formula molekul dia. Okey, kamu betulkan sikit lah dekat modul tu. Okey. Jadi yang pertama, apakah formula molekul metanol? Okey, apa formula molekul metanol? Metanol. CH3OH. Yes, betul Kak Ronisa. CH3OH. CH3OH. Jadi kalau kita lukis dia, dia jadi macam ni lah. Okey, dia akan jadi macam tu. Okey, asid butanoik. Apakah formula molekul asid butanoik? C3H7COOH. Okey, betul. Sekejap ya, cikgu nak tukar pen sekejap. Okey, cikgu guna warna oranye. C3H7COOH. Okey, so kalau kita lukis dia, dia akan jadi okey, cikgu nak lukis ikatan tu kat sini lah. Saya lukis dekat tepi. Sebab apa? Sebab saya nak tengok nak potong dekat mana. Okay, hi Adlin. Okay, Adlin, hari ni kita belajar tajuk ester ya Adlin. Okay, so Adlin tolong buka modul. Okay, tolong buka modul muka surat 131 Adlin. Okay, tolong tengok muka surat 131. Kita tengah buat latihan macam mana kita nak terbitkan nama dan formula molekul bagi ester. Okey, ada soalan nak tanya? Tak ada kan? Okey. So, macam mana kita nak dapatkan dia? Okey, kita buangkan H daripada alkohol. Kita buang H ni. Dan kita buangkan OH ni. Okey, kita buang H dan juga OH dia. Okey, kita buang dan ini dia akan membentuk air. Alright, ini dia akan membentuk air. So, air cikgu tulis H2O sahaja dekat tepi tu. Okay, so air tu cikgu tulis H2O. So, kita gabungkan dia. Okay, kita gabungkan dia. Cikgu besarkan sikit. Okay, so kita gabungkan dia. Dia akan jadi apa? CH3 ni. Kita letak maaf kita tak letak alkohol kat depan kita letak asid etanoik kat depan. Asid karboksilik dekat depan. So dia akan jadi H3. Okay. And then C double bond O. Dia macam tu. Okay, C double bond O. Dia hilang lagi satu. Okey, yang ikatan dengan C tu dia akan bersambung dengan alkohol metanol tadi tu. So O C H H H. Okey, dia akan jadi macam tu. Alright. So apakah nama ester yang pertama ni kelas? Metil metanoat. Okay, so cikgu nak guna warna apa ni? Cikgu guna warna oranye. Tak nak warna oranye. Warna biru lah. Okay, so nama dia adalah metil butanoat. Boleh tak? Okey, cikgu tunjuk contoh lagi satu. Okey, saya tunjuk contoh lagi satu
untuk butanol dengan asid propanoik. Okey, cikgu tunjuk lagi satu untuk butanol dan asid propanoik. Okey, apakah formula molekul untuk butanol? Siapa boleh nyatakan? C4H9OH. C4H9OH. Okey, so C4H9OH, cikgu lukiskan formula struktur dia. Okey, so dia akan jadi C. Kejap ya. Nak kena kecilkan tulisan tu yang payah tu. Kita buat sama-sama tau. Kamu pun buat, cikgu pun buat. Kalau kata cikgu salah, kamu tunjuk. Okey, semua orang dapat macam ni kan formula struktur untuk butanol. Okey, dan kita lukis pula untuk asid propanoik. Okey, apakah formula molekul asid propanoik, kelas? C2H5COOH. Yes, C2H5COOH. Jadi macam mana kita nak lukis tu? Okey, so cikgu lukis C double bond O, OH kat sini. Cikgu saja je letak dekat hujung sebelah kiri sebab nak bagi dia duduk dekat-dekat dengan hidrogen butanol tu. Tapi kalau kamu lukis letak hujung sebelah kanan pun boleh, tak ada masalah pun. Okey, so okey, betul lah kan? Okey, so kita nak buang dia yang, ya, Asid butanoik tu kurang sikit. asid Yang butanol. atas tu. Oh, yang atas ni. Lah, betul. Dia kurang lagi satu C. Okey, so kita tambah lagi satu C, H3. Baru betul kan? Okey, thank you. Siapa yang tegur tadi tu? Haris Okey, thank you Haris. So, metil butanoat kita tadi pun tak cukup lah satu CH3. Cikgu dah cukupkan dia dah. Okey, macam tak comel pula cikgu lukis kan. Tak apalah, janji kamu faham. Okey, so asid propanoik. So kat mana kita nak buang? So kita buang H kat sini dan OH dekat sini. Okey, so inilah yang kita buang. Okey, so dia akan jadi apa kat sini? Dia akan membentuk air. Kejap ya, cikgu kecilkan sikit. So dia akan membentuk air dekat sini. Yes. Ada tak? Betul tak? Tak ada cikgu tercicir kat mana-mana? Cikgu, yang butanol tu ada oksigen tu. Ya Allah. Okey, sorry. Betul. Kenapa lah ada oksigen? Sepatutnya H kan? Macam tu betul tak? Dah betul ke? Dah. Okey, asyik baik kamu beritahu. Kalau tak nanti salah semua orang kan? Okey. Saya saja je saya bagi salah tu supaya kamu perasan salah tu kan. Okey. So kita nak lukis, kita lukis ester kita ni nanti kita kena lukis daripada asid propanoik dulu So asid propanoik. Okey, kita lukis dia. Okey. So dekat sini dia berikat. Sampai situ je asid propanoik tu tadi. Lepas tu kita kena sambung dengan butanol. Okey, kita sambung butanol, kita ambil start daripada O. Okey, mesti start daripada O, kemudian barulah C. Ada berapa C tu? Ada 4 C kan? Okey, so dekat situ ada butil dekat belakang dia. So apa nama dia ni kelas? Apa nama dia?
butil propanoid. Butil propanoid. Okey. So yang terakhir ni, yang terakhir ni kamu tolong buat dan nanti kamu hantar jawapan modul tu kepada cikgu untuk cikgu semak. Boleh? Okey. So, the last, seterusnya kita nak lihat sifat fizik ester. So, ester yang terhasil tadi tu, yang kita buat tadi, yang kita dapat yang kita dapat apa nama dia tadi tu? Yang kita dapat nama dia etil etanoat, butil propanoat, metil butanoat. Semua tu sifat-sifat fizik dia lebih kurang sama sebab dia adalah siri homolog yang sama. So ester ni dia mempunyai ketumpatan yang rendah. Okey, dia mempunyai ketumpatan yang rendah dan dia kurang tumpat kalau kita bandingkan dengan air. Seterusnya ester ni dia adalah cecair tanpa warna pada suhu bilik. Tapi ini fokus untuk ester yang ringkas lah. Okey. Dan biasanya ester yang ringkas ni, contoh ester yang ringkas ni adalah etil etanoat. Okey. Dia meruap pada suhu bilik dengan mudah. Okey. Dan untuk pengetahuan kamu juga, ester ni dia adalah satu sebatian yang neutral. Okey, dia bukanlah asid, dia bukanlah alkali ya. Dia neutral dengan bau manis buah-buahan. Okey, ini sifat dia, sifat fizik dia yang paling ketara. Okey, dan dia merupakan sebatian kovalen. Okey, sebatian kovalen yang tidak larut dalam air. Dia tak ada macam asid karboksilik. Dia adalah asid kan sebab dia ada ion yang bebas bergerak. Tetapi ester tidak. Ester dia adalah sebatian kovalen yang tidak larut dalam air. So macam mana kita nak sediakan ester? Okey. So penyediaan ester ini boleh kita lihat melalui makmal. Secara makmal dalam aktiviti makmal 2E, kita tindak balaskan asid etanoik dengan etanol. So kalau sepatutnya kita menggunakan kaedah reflux dan juga penyulingan. Okey, kita guna kaedah reflux dan penyulingan, tetapi dalam buku teks kita dia hanya membincangkan secara ringkas. Okey, jadi kalau secara ringkas seperti rajah 2.1 iaitu kita masukkan 2 cm padu asid etanoik glasial. Okey, asid etanoik glasial tu adalah etanol yang tulen, yang tiada benda asing. Tetapi kalau dalam peperiksaan memadai je kalau kamu sebut asid etanoik. Tak sebut glasial tu pun tak apa. Okey, so kita masukkan 2 cm padu asid etanoik glasial ni ke dalam tabung didih. Kemudian kita tambahkan dengan 4 cm padu etanol mutlak. Etanol mutlak ini pun adalah etanol yang tulen. Okey, kalau kamu perasan kenapa etanol tu dia letak 4 cm padu? 2 kali ganda daripada asid etanoik. Sebabnya, okey, etanol ni dia adalah bersifat mudah meruap kan. So disebabkan itu kita gandakan sikit isi padunya. Okay. So kita masukkan dalam tabung uji dan jangan lupa mesti kita titiskan asid sulfurik pekat. Okey, dalam campuran etanol dengan asid etanoik itu. Kemudian kita goncang tabung didih tersebut. And then barulah kita panaskan. Okey, dan kita panaskan dengan perlahan dengan nyalaan yang kecil sampailah campuran tadi mendidih selama 2 hingga 3 minit. And then kandungan dalam pada hasil tindak balas kita tu kita tuang dalam bika yang berisi penuh. And then kita tengoklah bau dia macam mana. So insyaAllah kalau kita naik ke sekolah nanti ada masa kita cuba buat aktiviti makmal ini sebab kamu ada kertas 3 ujian amali sains. Itu yang saya sangat risaukan sekarang. Okay, cikgu takut nanti radas pun kamu tak kenal, sangat bermasalah. Okay, so perbincangan dia ditanya kita, namakan tindak balas yang berlaku antara asid etanoik glasial dan etanol. Apa nama tindak balas ini kelas? Siapa boleh cuba jawab? Pengesteran. Yes, tindak balas pengesteran.
Okey, tindak balas pengesteran. So, soalan yang kedua, namakan hasil tindak balas yang terbentuk. Okey, apa hasil tindak balas kita? Amira Alisha. Okey, apa hasil tindak balas kita? Amira Alisha ada? Ada cikgu. Okey. Nama hasil ni apa ni yang kita buat eksperimen ni? Saya tak tahu. Yes? Saya tak tahu. Tak tahu. Okey. Ada yang boleh bantu Amira Alisha? Ada yang boleh bantu? Apa nama dia? Okey. Siapa tadi tu? Siapa nama dia? Ya, siapa yang jawab tu? Etil etanoat. Okey, sebabnya digunakan etanol dan juga asid etanoik kan. So etanol tu akan jadi etil, asid etanoik akan jadi etanoat. Okey? Alright, Amira faham? Faham. Alright, thank you. Okey, seterusnya soalan yang ketiga dia suruh kita bandingkan ketumpatan hasil yang terbentuk dengan air. So kalau kita masukkan etil etanoat ni di dalam air, dia akan berada di lapisan atas lah. Itu menunjukkan etil etanoat ni kurang tumpat daripada air. Okey, yang kelima dia tanya kita apa fungsi asid sulfurik pekat ni bila kita masukkan? Apa fungsi asid sulfurik pekat? Siapa boleh cuba jawab? Endang ada tak Endang? Endang ada? Ke Endang tulis jawapan dekat ruangan chat? Okey, tak ada. Okey, seterusnya Iqbal nak jawab cikgu. ha? Iqbal nak jawab cikgu yang tadi tu. Oh, Iqbal. Okey, Iqbal, apa fungsi dia Iqbal? Mana Iqbal? Okey, Iqbal jawab dekat chat. Mungkin cikgu. Yes, betul Iqbal. Bagus sangat. Dia bertindak sebagai mungkin untuk mempercepatkan tindak balas tersebut. Okey, seterusnya yang kelima. Tulis persamaan bagi tindak balas asid etanoik dan etanol. So, tindak balas dia adalah CH3COOH tambah dengan etanol C2H5OH. Dia akan hasilkan apa kelas? So, dia akan hasilkan C. Ingat kita kena tulis yang asid karboksilik ke depan. CH3COO. Okay, COO. Ambil balik yang etanol tadi. C2H5. Okay, C2H5 tambah air. Okay, alright. So, kesimpulan dia, apa yang kita boleh buat dalam aktiviti makmal ini, asid etanoik ni dia akan bertindak balas dengan etanol, menghasilkan ester dan juga air. Okay. So, untuk penilaian PBD, untuk penilaian PBD, cikgu nak minta kamu cuba jawab ujikan diri 2.3 dan hantar melalui Google Classroom. Hantar melalui Google Classroom. So, kita ada lagi lebih kurang setengah jam. Lebih kurang bukan setengah jam, dalam 20 minit. 20 minit ini cikgu nak minta kamu jawab latihan modul muka surat 133 hingga 135. Muka surat 133 hingga 135. Yang ni kamu jawab kemudian sebab cikgu rasa tak susah sangat. Tak susah sangat. Sebab cikgu nak bincang sikit soalan 56. Sebelum tu cikgu nak panggil, ada tak Andi dalam ni? Andi ada tak?
Sebab cikgu nak tembak kehadiran. Adam, cikgu macam nampak nama dia tadi. Okey, Adam ada. Okey, sementara tu kamu boleh baca soalan modul. Soalan 55. Nik Kristina ada tak? Adriana. Adriana ada tak? Nurul Adriana. Okey, Ayu, Atika tak ada. Wahida. Wahida ada tak? Okey, tak ada. So, nama-nama yang cikgu sebut tu memang confirm dia tak masuk online ya. Okey. So, kita tengok soalan 56. Siapa nak cuba ataupun siapa volunteer nak baca soalan 56 ni? Ada tak yang volunteer nak membaca soalan 56? Tak ada yang volunteer nak baca ke? Ataupun kamu nak buat secara offline? Kamu nak buat secara offline dan hantar kepada cikgu. Boleh? Boleh cikgu. Okey, so kalau macam tu kamu cuba jawab secara offline. Tapi cikgu nak ingatkan sangat-sangat yang tak hantar latihan, tolonglah hantar. Okey, tolonglah hantar. Cikgu tak tahu macam mana nak tengok nak tengok sejauh mana kamu faham selagi kamu tak hantar. Macam ada pelajar yang tanya cikgu macam mana nak tanya nak buat ni. So cikgu sangat berbangga. Sebab at least cikgu tahu walaupun PKPD ni ke PKP ke PKPD ke PKPB benda entahlah, sepanjang PDPR ni dia memang ada belajar. Itu yang penting. Jangan kamu biar sampai kamu lost terlalu banyak Nanti kamu nak catch up balik. Ya Allah, penat kamu nanti. SPM tahun depan lagi berapa bulan je. Okay, so tolonglah. Unless lah kamu nak drop paper kimia. Kalau kamu nak drop paper kimia itu bukan cikgu suruh drop tapi kalau lah kamu rasa kamu nak drop, cikgu tak ada nak cakap apalah. Okay. Tapi kalau kamu nak ambil paper kimia untuk SPM, tolong sangat-sangat. Ini saya dah terrecord dah. Okay. Alright. So, cikgu stop kelas kita, kelas online setakat ni. Kamu boleh, kalau nak left, boleh left. Tetapi cikgu akan stay juga dalam Google Meet ni sampai pukul 12 untuk yang nak bertanya soalan. Okay, so tolong siapkan soalan 56, soalan 57 ni. Okay, setakat ni sahaja kelas. Cikgu akan share kriteria kejayaan dengan link kehadiran dalam grup WhatsApp. Kenapa cikgu share dalam grup WhatsApp? Supaya kita bagi peluang dekat kawan-kawan kita yang tak ada dalam Google Meet ni ataupun dia on sahaja Google Meet tapi dia tak ada, dia boleh isi kehadiran juga.